Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada ramai yang minta apek lah, yang ingin mempertahankan hak JSB ini untuk komen tentang kezaliman JSB dalam satu pengakuan umum dikatakan oleh anak Abu Yausa Syari dizalimi secara kahwin paksa oleh seorang ahli JSB. Jadi saya ingin tarik perhatian kepada dua perkara. Pertama ialah kes-kes yang sedemikian yang pernah berlaku satu ketika dahulu juga kepada PMX, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tahun 98 yang mengakhiri dengan hukuman selepas dibicara ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 99 tahun 2000 dipenjarakan atas tuduhan liwat dan juga penyalahgunaan kuasa, dan kemudiannya kes liwat kedua yang semua sedia maklum ada beritanya. Kedua saya nak cerita ialah tentang apabila saya memeluk Islam, saya telah berhenti sekolah sepenuh masa pada awal 1980 untuk mempelajari Islam, agama baru saya, dan saya amat pegun dengan cara Islam menyelesaikan masalah-masalah yang tersebut tadi, iaitu apabila ada pihak yang menuduh pihak yang lain, apa sepatutnya dilakukan seperti mana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga ada hadis Rasulullah SAW. Sebelum saya berkongsi tentang apa yang saya pelajari, suka saya menyatakan saya bukanlah mufti, saya bukanlah alim yang bertauliah. Maka sekiranya saya berlaku silap, saya memohon ampun kepada Allah dan menghargai sesiapa mana pihak untuk membetulkan saya. Saya masih belajar. Tapi sebagai seorang bangsa Cina yang memeluk Islam, saya cukup kagum dengan cara Allah tidak meninggalkan apa jua perkara kecil dalam hukum yang terkandung dalam Al-Quranul Karim untuk memimpin manusia menyelesaikan masalah kehidupan kita, terutama soal yang sedemikian. Kita mula sekali saya nak rujuk pada surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah dengan saksama agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi saya nak baca lagi tata cara yang Allah beri. Ini apabila ada pihak menuduh. Ini panduannya, surah An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, tak kiralah perbuatan apa, dan mereka tidak mendatangkan, dan juga merujuk pada sesiapalah yang dituduh. Wanita disebut di sini kerana selalu sebagai contoh, tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah, itu sebab mereka dengan 80 kali sebat. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Mursyid saya ada menyatakan bahawa Islam tidak berlaku menghukum. Islam letakkan syarat 4 orang saksi kerana nak bagi peluang kepada yang tertuduh itu bertaubat. Kerana Rasulullah SAW tidak bersifat menghukum, tapi sifat berdakwah. Dan melibatkan 4 orang saksi itu yang adil dan bertakwa supaya masyarakat sedar tentang apa kepincangan yang berlaku. Di sini prosedurnya secara terperinci pun Allah berikan. Pertama, ini ayat 6. Dan orang-orang yang menuduh isteri mereka
apa hal pun, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Jadi Allah bagi jalan keluar kerana selalu kita tak dapat 4 saksi. Macam saya katakan tadi, dia bertujuan untuk melibatkan masyarakat. Orang khawarij ke apa ke, bukan nak tangkap, nak menghukum mereka, nak mereka sedar masyarakat ini pandang bagaimana ya tentang tuduhan yang berat ini. Tapi saya nak sebut di sini ialah dia beri peluang pada semua pihak, dan tuduhan itu bukan main begitu halayak ramai. Dia perlu melalui bawa ke depan mahkamah syariat, di mana ada sidangnya seorang qadhi yang mendengar kes, ya. Jadi buat di halayak ramai bukan caranya. Ini tertibnya lah. Dalam kes Anwar Ibrahim itu ada dibawa ke mahkamah, bermakna adalah hakim, ada qadhi. Tetapi apakah ikut penyaksian ini? Adakah ikut tata cara ini? Dan seterusnya Allah berfirman, dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Jadi sumpah ini adalah sebaiknya kerana hukum Allah ni dia menutupi semua keadaan. Dan sekali lagi saya beritahu tadi, natijah ialah untuk kebaikan masyarakat, kerana makin pincang masyarakat kalau kita lari dari hukum Allah. Ayat ke-8, isteri itu akan terhindar dari hukuman jika dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahawa sungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Dan dia ada lagi, dia bagi kepada pihak yang dituduh, ya. Kerana orang yang menuduh ni dah bersumpah, jadi kita kena bagi pihak yang tertuduh, iaitu dalam kes Anwar Ibrahim kena diberi peluang untuk bersumpah. Dan saya baca lagi, jadi dalam kes anak Abu Ya, dia perlu panggil orang yang dituduh. Sekali lagi, perlu dalam mahkamah syariah dengan qadhi bersidang, kerana qadhi tahu semua seluk-beluk undang ini. Dan katakan pihak sana pun bersumpah dengan diakhiri dengan laknat atas dia. Seterusnya, apa yang harus dilakukan? Saya tanya, saya pergi siasat, dia kata semua hendaklah berdiam diri, ya. Ini dinamakan lian, ya. Jadi selepas semua dah lian bersumpah, kalau suami isteri, ya, mereka sudah ditalak, diceraikan tanpa boleh rujuk, kerana ini sumpah yang amat berat, ya. Tidak ada hukuman kalau tidak ada saksi dan dua belah pihak bersumpah ikut ini. Tidak ada hukuman. Kenapa? Kerana Allah akan menghukum di akhirat esok dan masyarakat aman. Kerana bila lagi dibawa oleh mana-mana pihak, pincang masyarakat, tak sudah-sudah, dan orang yang tak berdosa, kanak-kanak, keluarga yang tak terlibat penyagaan, semua diranapkan. Bukanlah tujuan Allah SWT. Jelas daripada ayat-ayat ini. Jadi mana-mana anak yang lahir daripada hasil penzinahan pun dianggap halal, sahih dan sah. Dan tak ada pihak mana selepas ini boleh menuduh mana-mana pihak. Dan ini hukum Allah. Siapa langgar hukum Allah, Allah akan menghukum di akhirat esok. Jadi itu sajalah pengungsian saya. Inilah pendirian saya. Dan saya terus menyuruh kepada pihak berkuasa supaya sama ada mengikuti syariat Allah atau membicarakan yang tertuduh atau melepaskan mereka tanpa buruk sangka. Dan jangan mainkan lagi media yang kita tahu banyak kali berlaku fasik. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum.